Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terima kasih kepada para hadirin. I do not know what to say in the YouTube ya. So terima kasih kepada para penonton yang sudi hadir ya ke program kita pada pagi ni ya, Dr. Luqman. Ia adalah satu program yang what we call tidak formal ya, dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi bagaimana untuk menguruskan diabetes semasa Ramadan. Bersama saya adalah Dr. Luqman dan saya Dr. Nisa, dietitian daripada Universiti Putra Malaysia. Luqman, apa khabar pagi ni? Okay. Thanks Nisa for arranging sebab arrangekan session ni. So I think the issue about managing diabetes in Ramadan ni is a very like macam hot topic lah, sebab every year pun when we do this session we always get a lot of macam very good reception from the audience. Usually kita buat untuk healthcare workers lah, untuk doctors, untuk nurses, diabetes educators. Tapi I think this, at least for me, this is the first time I buat untuk public or in a public platform lah. So true enough. Sama macam saya juga, ini merupakan, kita biasa bagi seminar di luar, tapi disebabkan oleh PKP dengan adanya teknologi, kita berdua boleh berada pada masa yang sama, tempat yang berbeza dengan tujuan yang sama. So I think banyak hikmah juga di sebalik PKP ni ya, walaupun mungkin biasanya kita bagi talk di luar, tapi kali ni kita buat secara online. Dan kami sangat mengalu-alukan soalan bagaimana program ini akan dijalankan adalah Dr. Luqman akan memulakan dengan sedikit presentation berkaitan dengan apakah perkara penting yang perlu pesakit diabetes fahami sebelum mereka melaksanakan ataupun dah berpuasa, tapi apa yang perlu mereka pantau sepanjang berpuasa. Selepas Dr. Luqman menyampaikan mesej utama beliau, diikuti dengan saya akan kongsikan tentang panduan pemakanan dan kemudian ya, kita akan buka kepada Q&A untuk semua orang. So dengan rendah diri saya ingin memperkenalkan Dr. Luqman. Dr. Luqman, kita boleh sedia untuk terangkan tentang diabetes ya. Beliau merupakan pakar endokrinologi daripada Pusat Perubatan Universiti Malaya dan juga merupakan pensyarah perubatan di Universiti Malaya. Kami berdua banyak bekerjasama. Kita baru tubuhkan kita panggil macam satu professional body ya, untuk memastikan bukan sahaja di Malaysia tetapi di Southeast Asia tentang diabetes dan Ramadan. Ia diketuai oleh Dr. Zanaria, merupakan Presiden Malaysian Endocrine and Metabolic Society ya, dan juga pakar endokrinologi daripada Hospital Putrajaya. Dan dengan komitmen ini kita ingin membantu bukan sahaja pesakit tetapi juga ahli perubatan profesional ya, doktor, dietitian, diabetes educator dalam menyampaikan matlamat dan juga wadah yang betul kepada pesakit tentang bagaimana ingin berpuasa. Kami juga, Dr. Luqman dan saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Nestle Health Sciences atas geran pendidikan ini yang membolehkan kita live kepada seluruh Malaysia, dan saya difahamkan kita juga ada audience daripada insyaAllah Indonesia dan Singapura. Okay, tanpa membuang masa, saya minta Dr. Luqman untuk kongsikan sedikit tentang apakah itu diabetes perhaps dan apakah perkara yang perlu pesakit diabetes pantau, pastikan sebelum mengambil keputusan untuk berpuasa, dah berpuasa pun, dan apakah yang mereka perlu lakukan. Dipersilakan. Okay, terima kasih Nisa. So I would just start off by introducing myself a bit first, and then we talk about the context of today's session lah. Yeah. So my name is Dr. Luqman Ibrahim. Saya dari Pusat Perubatan Universiti Malaya. Saya punya bidang kepakaran ialah bahagian endokrinologi dan juga diabetes lah. So jadi kita merawat pesakit diabetes di PPUM, dan juga kita juga
run ataupun kita ada menubuhkan kita bagi sebagai unit penjagaan diabetes ataupun diabetes care unit dekat di PPUM, specifically untuk menyediakan rawatan kepada pesakit diabetes pada bila-bila masa lah. So maknanya pada bila masa pun sakit diabetes boleh datang dan jumpa untuk bertanya soalan dan mendapat pengajaran daripada kita lah. Yep. So the context that we are going to talk today, yang kita akan cakap hari ini ialah tentang perawatan during Ramadan. A lot of the questions ataupun a lot of the issues about diabetes in Ramadan ni boils down to a few things lah. Number one is that should people with diabetes fast or not? Adakah pesakit kecil manis perlu berpuasa ataupun adakah mereka boleh berpuasa ataupun adakah mereka boleh berpuasa dengan selamat tanpa risiko pada Ramadan. So that's one question. And the next question is if they do want to fast, how can they do it safely, or what would be the medical recommendation if they do want to fast, or ataupun sekiranya kalau pesakit kecil manis ni nak berpuasa, apakah saranan perubatan yang perlu dibuat lah, ya. So most of my topic today will cover on these two parts, ya. First thing, sebelum I answer the first question, should people with diabetes fast or not? Okay, so I think kebanyakan orang faham tentang kewajipan berpuasa ni, kan? And most people are aware that bila kalau macam pada certain keadaan ni kita bagi sebagai ruksah. Contoh kalau macam bila waktu sakit ke ataupun waktu pregnant ke ataupun waktu musafir ke ataupun contoh orang tu dah terlampau tua, for example lah, dia dah tak wajib berpuasa. So the thing about people with diabetes is that kita ada people with diabetes from all ages. So from daripada yang muda kepada yang pertengahan umur kepada yang tua. Jadi at what stage do you need to fast? At what stage do you consider you dah tak wajib berpuasa? So I think this is where a lot of the confusion comes in. Most of the apa yang kita belajar lah daripada waktu dulu mungkin daripada waktu kecil-kecil dulu kan, kalau macam kita belajar, contohnya kalau selagi boleh berpuasa, selagi tu kena puasa lah. So maknanya kalau selagi physically ni boleh berpuasa kan, jadi maknanya selagi tu kena berpuasa. But that's not the concept of ruksah itself tau. The concept of ruksah ni dia bukannya bergantung kepada physical ability. Konsep ruksah ni bergantung kepada the risk of harm ataupun risiko yang dapat daripada berpuasa. Contohnya, give an example lah. Katakanlah kalau orang yang mengandung ataupun orang yang menyusukan anak, for example, dia boleh berpuasa, jadi dia berniat untuk berpuasa. Yep, so dia boleh puasa kan sebab dia physically, contohnya kalau pregnancy dia tak complicated, dia nak berpuasa, jadi dia boleh berpuasa kalau dia nak lah. Tapi kalau ikut hukumnya, dia tak wajib berpuasa. Okay, so that's how ruksah work. It's not about whether you physically able to do it and therefore you are wajib to do it, but it's because of you are exposed to a certain harm, jadi you tak wajib berpuasa. So at that stage, at that certain stage of risk ni, so jadi hukum wajib berpuasa tu dah jadi tak wajib lah, maknanya dah boleh bayar fidyah lah untuk pada tahun yang that particular year. So the question is untuk people with diabetes kan, sebab you get people with yang muda pun ada diabetes, ada you get lah macam middle age, ada yang dapat patient yang tua, ada patient diabetes yang straightforward, yang glucose dia very well control, ada patient with diabetes yang sugar dia difficult to control, dia keep on rasa tight, rasa penat, rasa tak ada tenaga. Contohnya ada yang dah dapat sakit jantung, stroke, sakit buah pinggang, dialisis, ada pesakit kecil manis yang makan ubat saja, ada yang makan satu jenis ubat, ada yang makan banyak jenis ubat, ada yang ada darah tinggi, ada yang ada kolesterol semua, ada penyakit-penyakit lain semua, ada pesakit kecil manis yang kena injek insulin, ada kena injek insulin like multiple times in a day. So at what stage
do we stratify this patient lah. So in general, the advice is, the generic advice goes like this lah. In general, kalau you ada kencing manis, and if you're not sure, you can check with your doctor. Okay, but how do we go about it? Generally, kita stratifykan pesakit into beberapa risk group. I just show you some of the risk groups here. Nanti so that dia lebih senang nak faham lah. Yeah. So how do we decide on where is the risk ataupun apakah risiko untuk kepada pesakit yang kencing manis ni kan? Oh, before that I just go through what are basically the risk lah. So risiko yang kita tengok ni generally bergantung kepada tahap gula, tahap kawalan gula kencing manis ni, dan juga tahap berapa banyak complication yang dia dapat. So in generally patient yang low risk ni ialah patient yang sugar dia easy to control and with no ataupun with minimum complication, and people with high risk ni ialah people yang sugar dia difficult to control and people with multiple complication lah. Yeah. So what are the risk yang kita cakap ni, what are the risk that we're talking about? We're talking about the risk of hypoglycemia. So gula dia terlampau rendah sehingga setengah-setengah pesakit dia boleh pingsan disebabkan hypoglycemia, ataupun hyperglycemia ni ialah gula yang terlalu tinggi ya. So gula terlalu tinggi ni dia akan menyebabkan pesakit kencing banyak. So bila dia kencing banyak kan, sebab time puasa kan tak boleh minum air, right? So bila dia kencing banyak, dia akan kekurangan air dalam badan and dia akan dapat dehydration. Ya, dehydration ni kekurangan air lah ya. In some cases, setengah pesakit boleh dapat apa complication, acute complication yang kita bagi sebagai diabetic ketoacidosis, yang di mana gula dalam badan dia jadi terlampau tinggi sehingga menyebabkan badan dia mengeluarkan asid yang kita bagi sebagai ketone bodies untuk compensate for this problem, and this acid akan menyebabkan dia sesak nafas dan setengah pesakit akan pingsan. So these are the complication yang in general we are talking about. So who are at risk of this complication? Like I said earlier, it depends on dia punya treatment, it depends on dia punya glucose control, and also it depends on dia punya complication. So contohnya lah kalau pesakit kencing manis yang type 2, yang kebanyakan pesakit ni type 2 lah ya. So sama ada dia dirawat dengan rawatan lifestyle sahaja, ataupun exercise and diet sahaja, ataupun metformin sahaja, ataupun acarbose. Ubat thiazolidinedione ni sekarang kita dah jarang guna di Malaysia. Kalau ada pun mungkin jenama contoh macam pioglitazone tu, so kita guna yang macam tu, ataupun second generation SU ni ataupun sulfonylurea. Sulfonylurea ni agak kerap digunakan di Malaysia. Yang selalu digunakan ialah contoh macam gliclazide, glibenclamide, glipizide. So inilah macam brand yang selalu digunakan di Malaysia lah ya. Ataupun incretin based therapy ni contoh macam Januvia ataupun Trajenta, ataupun Onglyza for example. So contoh-contoh incretin based therapy. Contoh SGLT2 inhibitor ni seperti Jardiance ataupun what do you call it, dapagliflozin tu Forxiga. Yep. So and basal insulin dekat Malaysia ada beberapa jenis lah. In general, basal insulin ialah insulin yang inject pada waktu malam. Ya. Yang bukan yang waktu makan ni tau. Dia jenis yang inject yang sebelum tidur punya insulin ni. So contohnya macam Insulatard ataupun Humulin N ataupun Lantus ataupun Levemir. So these are contoh-contoh basal insulin lah. So pesakit yang rawatan dia menggunakan rawatan ini sahaja kan, jadi dia punya risiko dia ialah moderate kepada low risk ya. Pesakit yang moderate kepada low risk ni, kalau dia nak berpuasa seperti biasa, dia boleh berpuasa seperti biasa ya. Kecuali pesakit yang mengambil ubat second generation SU ni ataupun second generation sulfonylurea, contohnya macam gliclazide atau glibenclamide, sulfonylurea lah in general, dia tak kisahlah generation mana-mana pun, ataupun basal insulin kan. So pesakit yang ambil sulfonylurea atau basal insulin ni in general dia kena periksa dia punya blood glucose ya. Kalau pesakit yang lain-lain ni dia
tak beberapa perlu sangat untuk periksa, tapi kalau dia ada simptom, kalau rasa tak sihat, dia boleh periksa lah, ya. Pesakit yang dah ada complication, contohnya lah macam ada masalah buah pinggang ke, CKD ni masalah buah pinggang lah, ya, ataupun pesakit kecil manis yang rawatan gula dia tak senang nak dikontrol, ataupun pesakit yang menggunakan insulin, multiple doses insulin lah, ya, kita panggil MDI ni, multiple daily injection ataupun mixed insulin, ataupun pesakit yang dah ada sakit jantung ke ataupun stroke ke yang stable, ya, ataupun pesakit yang kecil manis yang bekerja kuat, ataupun pesakit yang mempunyai ada masalah perubatan yang lain lah. So once dia dah ada additional risk factor ni, jadi pesakit-pesakit yang high risk ni, dia pesakit-pesakit kecil manis ni dia kira sebagai high risk. Okay. So in general, pesakit high risk ni dia dah tak wajib puasa. Ya, in general lah. I mean in general speaking. So bila dia tak wajib puasa, jadi my usual recommendation is bergantung kepada pesakit, tapi saya akan explain kepada pesakit yang number one dia dah tak wajib puasa. Number two, dia ada option untuk bayar fidyah lah sekiranya kalau dia rasa dia nak bayar fidyah instead of puasa pada tahun tu. Number three, katakanlah kalau dia nak berpuasa juga kan, dia kena ambil beberapa steps lah, beberapa kita panggil sebagai langkah-langkah untuk make sure dia punya puasa ni, dia boleh menjalankan ibadah puasa dengan selamat. And number four, sekiranya katakanlah kalau dia tak dapat juga puasa, dia ada hypo ke, sugar dia tak control ke, for example, I usually akan explain to them that dia tak perlu nak ganti. So maknanya sebab dia tak wajib nak puasa itself kan, so maknanya dia just perlu bayar fidyah sahaja. Ya, so dia tak perlu nak macam katakanlah kat tahun ni macam 10 hari tak dapat puasa sebab hypo for example lah, lepas tu lepas ni nak garanti lagi 10 hari, tak semestinya lah, contohnya macam tu. So maknanya dia boleh bayar je fidyah untuk 10 hari, ya. Another group is people yang macam betul-betul yang kita panggil yang teruk lah. Contohnya macam pesakit yang severe hypo sampai pingsan. I know this group of people lah, usually dia akan manage kat hospital. So this group of people dia jarang lah dekat lah macam klinik ke, dekat community, dekat lah macam dia jumpa dekat GP ke ataupun klinik kesihatan. Usually this kind of people are usually managed in hospital in a dedicated specialist center lah. Contoh macam pesakit yang ada hypoglycemia sampai pingsan, sampai tahap sampai pingsan, for example hypo dia, ataupun dia pernah ada history, sebelum ni pernah ada dapat diabetic ketoacidosis, ataupun gula dia terlampau tinggi sampai dia pingsan, sama ada gula rendah sampai pingsan ataupun gula dia tinggi sampai pingsan, ataupun dia dah ada banyak sangat hypo kan, sampai badan dia dah tak boleh rasa hypo, ni kita panggil sebagai recurrent hypoglycemia. And setengah-setengah pesakit dia akan dapat hypoglycemia unawareness. Pesakit with type 1 diabetes ni is a different type of diabetes lah, yang susah nak dirawat, ataupun pesakit kecil manis yang ada acute illness, pesakit pregnant yang mempunyai kecil manis yang dirawat dengan insulin, ataupun pesakit yang menjalani rawatan dialisis ataupun advanced kidney problem, ataupun pesakit yang mempunyai sakit jantung atau stroke yang teruk lah, macam dah terlantar atas katil for example kan, masa salah tak wajib puasa macam ni. So old age with illness ni macam dah nyanyuk ke for example, macam this kind of cases kan memang clearly dah tak wajib puasa lah. So those yang people yang very high risk ni, in general the recommendation is memang tak wajib puasa. Kalau dia nak puasa juga, usually what I would do is that I will ask them to reconsider back their decision lah. Sebab kadang-kadang ada je my patient umur dah 70-80 tahun pun kan, tapi nak puasa juga lagi. So I usually macam just ask them to macam rethink back their decision. Tapi some patient still insist juga nak puasa. So if for those yang insist nak puasa ni, I generally cakap dekat dia, we try to help lah. So kita akan bagi option, kita akan bagi pengajaran untuk how to help with the fasting, how to monitor during their fasting. So just a bit, I touch a bit about rusah and fidyah ni before we go on how to manage diabetes itself during Ramadan. So rusah ni is in general an exception lah kepada hukum ni. Jadi contohnya kalau macam orang yang tak sihat for example lah, dia dah tak wajib puasa. Tapi in general katakanlah kalau bulan puasa ni kalau saya demam lah for example lah, kalau saya tak puasa kan, tapi lepas puasa biasanya dia kena ganti lah.
Tapi kalau macam pesakit yang ada penyakit kronik yang tak boleh sembuh lah, contohnya macam kencing manis kan, dia biasanya rusah ni dia tak wajib puasa dan juga dia tak perlu nak ganti. Jadi bila dia tak perlu nak ganti ni, dia perlu bayar fidyah sahaja. Ya. For those yang tak pernah explore the option untuk bayar fidyah ni lah, I just brief you on how it works lah. So fidyah ni is basically a payment ataupun pembayaran yang dibuat in replacement kepada berpuasa. Okay. Pesakit, just keep in mind that pesakit yang dapat rusah ni kan, bila dia bayar fidyah, dia punya pahala dia tak kurang tau. Dia punya pahala dia sama je sebenarnya. Sebab fidyah ni memang dah diterangkan dalam Quran. So jadi dia punya pahala dia sama je dengan orang yang puasa walaupun dia bayar fidyah lah. It's just that a few technical parts about fidyah ni, kalau nak senang, fidyah ni bayar dekat pusat zakat lah. Sebab orang pusat zakat ni dia akan pandai nak kira lah bayar rate fidyah ni. Kalau pandai nak kira sendiri boleh lah nak bayar kat mana-mana asnaf tu, kalau kena mana-mana asnaf. Kalau senang bayar kat pusat zakat je lah. Ya. Number 2, that's number 1. Number 2, fidyah ni kena bayar selepas bulan puasa. So maknanya fidyah ni tak boleh bayar sekali dengan zakat fitrah lah, tak boleh. Gitu. So kalau zakat fitrah bayar waktu bulan puasa kan, lepas bulan puasa tu kena pergi bayar lagi sekali untuk bayar fidyah. Ya. And fidyah ni generally dia harga dia tak mahal lah, dalam about RM4 macam tu untuk sehari. So katakanlah kalau sebulan tu dia tak puasa, for example lah, kalau sakit dialisis kan, sebulan tu dia tak puasa, for example lah. So dia just ambil 4 kali 30, 120 kan. So dia bayar 120. Dekat pusat zakat, tapi kena bayar selepas raya lah, maknanya lepas bulan puasa kan, baru boleh bayar fidyah ni. Pesakit yang mempunyai penyakit kronik lah, contoh macam kencing manis ke dialisis ke, for example. Jadi dia tak payah puasa, dia just kena bayar fidyah je. Tiap tahun dia bayar fidyah je. So macam bayar 120 tiap tahun, bergantung kepada dia punya annual rate lah. Pesakit yang katakanlah dia pregnant lah, for example lah. Katakanlah dia pregnant, dia ada kencing manis and dia pregnant, for example, and dia bayar fidyah untuk tahun tu, yang tahun yang dia pregnant kan. Tapi selepas tu dia breastfeeding pula, jadi tak sempat nak ganti puasa dia kan. So the next year tu dia boleh bayar fidyah lagi, ya, untuk hari yang dia tak sempat nak ganti ni, and dia boleh ganti pada tahun yang akan datang lah, as long as provided dia continue bayar fidyah. Okay. In general, whether fidyah ni berganda atau tidak berganda is quite a contentious question lah. I think some majlis agama, bergantung pada negeri-negeri, some say dia tak berganda. Contohnya macam Selangor, dia cakap dia tak berganda. Jadi you can just refer back to pusat zakat. Sebab tu saya cakap the easiest way is just go to pusat zakat and dia akan tahu apa fatwa untuk that particular negeri ni kan. And then dia akan decide lah berapa bayaran yang perlu dibayar untuk, so dia akan decide. So sama ada nak dia akan kira berapa banyak hari yang tak puasa ni daripada tahun bila, and dia akan beritahu berapa banyak untuk dibayar fidyah ni. Ya. So again, kalau ada question so far, nanti hadirin ataupun boleh type dekat Slido lah ya. Ada link Slido tu. Boleh tak kasi, nanti kita akan try to answer after this session. Ya. So when we talk about Ramadan punya education ni, kita ada beberapa topik lah. Number 1 is risk quantification yang I explained earlier. So sama ada patient ni low risk ke, moderate risk ke, high risk ke atau very high risk ke, sama ada dia wajib puasa ke atau dia tak wajib puasa ke, sama ada atau dia kena bayar fidyah ke, for example. So that is where risk quantification comes from. Macam saya cakap, kalau tak pasti, kalau if you're not sure what is your risk, the easiest way is to just talk to your doctor. And dia akan beritahu tentang apa risiko untuk berpuasa pada that particular year. Ya. The next thing is blood glucose monitoring yang saya akan cover shortly after this, and when to break fast ataupun bila nak buka puasa lah. Macam katakanlah kalau tak sihat ke, kalau hypo ke, kalau gula tinggi ke, at what level yang kena buka puasa. I will talk a bit about medication adjustment, tetapi medication adjustment ni macam usually is very individualized. Okay, so most of
my patient, most of my patient yang berpuasa pada waktu Ramadan kan, pada bulan Ramadan, dia punya medication adjustment is like macam very minimal. So very minimal ni contohnya, katakanlah kalau dia makan ubat waktu pagi kan, so just tukar je ubat tu waktu petang, waktu lepas buka puasa. So some kind of like that very straightforward adjustment. Kalau dia inject insulin pada breakfast, lunch and dinner for example, so dia just skip and lunch je, dia just inject breakfast dengan sahur dengan buka puasa lah, yeah. And then usually I would just ask them to adjust based on the amount of food that they eat waktu sahur and waktu buka puasa, and how do they know whether the adjustment is correct or not. That's where blood glucose monitoring ni comes in lah, yeah. Tetapi macam more detailed medication adjustment ni generally is very individualized. So in that sense, I would recommend that if you need more detailed adjustment, usually you want to check with your doctor on how to adjust medication. Yeah, fluid and dietary advice and exercise ni nanti Dr. Nisa akan explain in a while. So in general, bila nak check glucose ni kan, dia ada for me lah, for my patient, I usually recommend this 4 times a day. Kalau dia inject insulin ya, katakanlah kalau dia yang makan ubat sahaja, macam the earlier group yang makan metformin sahaja kan, for example lah. So macam this kind of group, dia tak perlu nak inject macam 4 times a day, dia check macam, dia check gula sekali sehari ke, twice a day pun dah cukup lah sebenarnya. Kalau dia tak check langsung pun tak apa, I won't really make a big deal lah. Tapi kalau katakanlah kalau dia dah ada multiple daily insulin ke for example, ataupun dia punya glucose dia tak senang untuk dirawat, susah untuk dirawat lah, dia selalu hypo ke, gula dia selalu tinggi kan. Jadi pesakit yang macam ni, usually I recommend that kena check multiple times in a day lah. So when we say that patient yang kena inject multiple times in a day ni, bila dia kena check in general I recommend sebelum sahur, sebelum buka puasa, okay, sometime around midday, sama ada around sebelum zuhur macam tu ke, ataupun and then one more time is sebelum tidur lah, ataupun selepas tarawih, kalau tarawih ataupun sebelum tidur lah. So and then bergantung kepada bacaan gula ni, dia boleh decide sama ada dia boleh berpuasa ke, ataupun dia kena buka puasa ke at that particular time, ataupun dia kena adjust dia punya rawatan lah, ya. In general lah, bila nak terminate fasting kalau gula ni rendah kurang dari 4 kan, buka puasa. So in general in that sense, kalau good hypo less than 4, buka puasa. So don't try to wait and see how it goes. Kalau gula rendah regardless of what time of the day, buka puasa, ya. Kalau gula tu terlalu tinggi, for example lebih daripada 15 ke, lebih daripada 16 ke for example kan, also buka puasa juga, ya. So sebab apa? Sebab gula tinggi ni dia akan menyebabkan air dalam badan keluar banyak lah, dia akan menyebabkan kencing banyak, jadi buka puasa juga. Ataupun bila ada simptom of gula terlalu rendah, atau gula terlalu tinggi, ataupun kekurangan air, ataupun bila-bila waktu yang rasa tak sihat lah, jadi pada waktu ni pun just buka puasa. So we don't recommend that nak cuba juga nak puasa sampai maghrib lah, ya. The rest of the adjustment ni is in general a bit macam saya cakap, quite individualized. So if there is any question, I can start taking the question lah, ya. Okay. We will let Prof Nisa or Dr. Nisa to give a talk first, and then after that we can discuss about any question, ya. Thank you Dr. Luqman. So Dr. Luqman dah terangkan tentang 3 kategori mereka yang mengidap diabetes, ya, sama ada berisiko rendah ataupun sederhana, ya, tengah-tengah dan juga berisiko tinggi. Siapakah mereka dan apakah aras gula yang mereka perlu pantau, ya. So apa yang saya akan bentangkan dan kongsikan di sini dengan para penonton adalah tentang pengurusan diabetes semasa Ramadan, dan saya akan bercakap tentang pelan pemakanan, ya, bagi mencapai kawalan gula yang cantik. Dan saya nak kongsikan 5 tips sahaja
So saya nak kongsikan 5 tips utama ya untuk menguruskan diabetes semasa Ramadan, dan tips ini adalah termaktub kepada mereka yang berisiko rendah generally dan juga slightly moderately inilah ya, bukan yang tinggi. Kerana kalau berisiko tinggi seperti Dr. Luqman nyatakan tadi, perlu mendapat pendidikan yang lebih khusus, pemantauan doktor yang lebih rapi sebelum mengambil keputusan untuk berpuasa. So 5 tips ini, 4 tip adalah asas dan 1 lagi adalah bagaimana kita nak mencantikkan lagi gula dalam darah. Ya? Dan bagi saya, apa yang kita amalkan ketika Ramadan merupakan titik mula. Ya, sebab Ramadan ni mengajar kita erti disiplin, erti bertanggungjawab, ya, erti ihsan, dan supaya at the end kita boleh amalkan sepanjang hayat. Okey, sebagai penerangan dan latar belakang sedikit ya tentang berapa ramai sebenarnya pengidap diabetes berpuasa di seluruh dunia. Ramai sebenarnya. Macam Dr. Luqman cakap tadi, walaupun berisiko tinggi, mereka masih lagi committed ya untuk berpuasa. Ya, hampir kalau sakit diabetes jenis 2 biasanya dalam kalangan orang tua dan ada juga orang dewasa dan ada juga kanak-kanak sekarang, sehingga berpuasa sehingga 86%, 15 hari sekurang-kurangnya, dan ada yang berpuasa separuh daripada mereka berpuasa setiap hari. Begitu juga dalam kalangan diabetes jenis 1 yang biasanya dalam kalangan kanak-kanak. Bagaimana di Malaysia? Ini adalah kajian kecil saya yang dijalankan di hospital tempat saya menjalankan tugas juga. Ya, kita dapati bahawa bila kita tanya puasa tak tuan-puan yang mengidap diabetes, hampir 96% berkata ia berpuasa dan hampir lebih 80% berpuasa melebihi 15 hari. Ini menunjukkan ramai pesakit diabetes ya di luar sana yang mengidap diabetes mengambil keputusan untuk berpuasa. Namun apa yang kami boleh simpulkan adalah pengurusan Ramadan masih belum baik, di mana 73% tidak menerima pendidikan berfokuskan Ramadan. Ya, just go. Maksudnya Ramadan mula just masuk, tetapi sebenarnya macam yang Dr. Luqman cakap tadi, ada beberapa perubahan yang perlu dibuat seperti of course dari segi pengambilan ubat, dari segi pengambilan diet, terdapat beberapa adjustment ataupun perubahan yang perlu dilaksanakan. 65% tidak tahu cara yang betul jika berpuasa dan alami gula darah rendah ya. Ada yang kurang dari 4 tapi tak rasa apa-apa dan masih meneruskan berpuasa. 62% tidak buat perubahan kepada dos jika perlu, dan juga 56% tidak semak gula darah ya di rumah sekurang-kurangnya sekali sehari. Okay. Dan dari aspek pemakanan, kita dapati mereka yang mengidap diabetes ya di luar sana ada juga yang tidak bersahur ataupun makan sahur terlalu awal, mungkin sekali dengan moreh ya. Hampir 80% meningkat pengambilan makanan dan minuman manis ya. Dan memang kita tahu bila Ramadan itulah ya makanan-makanan autentik, makanan-makanan yang jarang kita masak, yang jarang kita dapat kita makan sewaktu Ramadan. Dan 73% mengurangkan aktiviti fizikal, dan ini sangat sinonim dengan PKP yang kita sedang alami sekarang ya. Jadi kita bimbang ia makin lagi mengurangkan aktiviti fizikal harian kita. Apakah kesan berpuasa? Majoriti kekal, tak ada apa-apa perubahan dari aspek berat badan maupun kawalan gula. Ya, namun ada juga yang naik berat badan dan juga naik kawalan gula. Ya. Dan seperti yang Dr. Luqman nyatakan, risiko gula darah rendah dan juga gula darah terlalu tinggi sangat akan meningkat ya sepanjang Ramadan. Oleh itu pentingnya yang pertama, utamakan keselamatan apabila mengambil keputusan untuk berpuasa. Ya, jika kita cek gula tiba-tiba 3.9 baru pukul 8 ya, tak rasa apa-apa, kita masih perlu membuka puasa tersebut ya, sebab utamakan keselamatan adalah kepentingan dan perkara utama yang perlu kita laksanakan apabila mengidap diabetes.
Dan yang kedua, amalkan pengurusan diabetes dengan baik, tertib dan teratur, dan saya akan terangkan dari aspek pemakanan. Apa yang para penonton boleh lihat di skrin adalah rutin Ramadan. Ya, kita tahu bahawa 2 hidangan utama kita dan yang paling penting sebenarnya adalah bersahur. So kita ada 2 hidangan utama iaitu sahur dan berbuka. Dan hidangan yang paling penting sebenarnya adalah sahur. Ya, kerana ia memberi kita tenaga yang berpanjangan untuk kita berpuasa sehingga 13 ataupun 13 hingga 16 jam. Okay. So dan waktu yang paling mencabar saya rasa adalah antara pukul 4 hingga pukul 6. Now bazar Ramadan bazar, kita kena start order dengarnya daripada pukul 3 petang. Dan ini adalah waktu-waktu mencabar kerana pada waktu itu kita rasa lapar, jadi nafsu makan tu amat tinggi pada waktu tersebut dan kita rasa nak beli semua. Oleh itu amatlah penting untuk kita kenal pasti sama ada perlu beli atau tidak supaya pertama tidak membazir dan kedua kita tidak akan makan benda yang tidak sepatutnya sepanjang Ramadan. Ya. Dan apabila kita berbuka puasa, apa yang kita galakkan adalah mulakan dengan mini iftar. Ya, berbuka puasa dengan cepat, mulakan dengan mini iftar dan boleh ambil ubat diabetes, kemudian solat dan enjoy berbuka puasa yang betul ya dengan hidangan yang lebih sihat yang akan saya terangkan kemudian. Pada bulan Ramadan kita maklum tentang tarawih dan ini telah di Middle East country terutamanya mufti telah menyatakan bahawa tarawih adalah antara aktiviti fizikal yang paling baik sepanjang Ramadan untuk mereka yang mengalami diabetes. Dan kita boleh tutup sebelum kita tidur ya, sebelum kita bertadarus kita boleh enjoy snack kecil yang bersesuaian dengan keperluan tubuh ya supaya gula kita stabil. So saya akan terangkan dengan lebih lanjut apakah tips-tips untuk kita capai sepanjang Ramadan. Yang pertama adalah penting untuk jaga waktu sahur dan berbuka. Yang terbaik adalah lewatkan bersahur dan cepatkan berbuka. Ya, apabila masuk waktu jangan delay, mulakan dengan mini iftar, solat dan kemudian enjoy the whole meal. Antara alasan kenapa kita minta mungkin orang yang cucuk insulin, kalau dia mengambil keputusan untuk berpuasa ada masa untuk dia cucuk dan kemudian untuk dia makan. Yang kedua, bila kita boleh solat dulu, kita dapat membuat keputusan dengan lebih baik. Sama ada betul atau tidak kita nak makan makanan tersebut ya, sebab kita dah mula stabil, gula kita dah mula stabil. Jangan tinggalkan sahur kerana apabila kita tinggal sahur, kita akan tertinggal ubat, kita tidak makan pagi dan ini akan menyebabkan kita berisiko mendapat gula darah yang rendah yang Dr. Luqman sebut tadi kurang dari 4. Dan kajian menunjukkan bahawa mereka-mereka yang berisiko mendapat hypo sepanjang Ramadan dalam kalangan yang mengalami diabetes apabila makan hanya 1 hidangan sehari, iaitu mungkin berbuka sahaja. Ya, bahkan berbuka dengan banyak dan cukup untuk hari tersebut. Ini meningkatkan risiko mendapat gula darah yang rendah. Yang kedua, ini adalah yang sangat penting dalam menjaga gula dalam darah, iaitu uruskan karbohidrat dengan baik. Karbohidrat bagi saya untuk pesakit diabetes ni macam love-hate relationship, Luqman. Ya, kalau makan banyak sangat, gula naik. Kalau makan sikit sangat, ya, berjaga-jaga sangat, gula rendah. So ia sangat susah kita nak menstabilkan berapa banyak yang kita nak makan. Jadi kenapa karbohidrat menjadi fokus pada kawalan gula dalam darah. Okey, yang pertama saya terangkan apa itu karbohidrat. Di makanan ruji kita ada 4 kumpulan makanan berkarbohidrat, iaitu yang kedua susu dan produk tenusu seperti yogurt. Ya, itu adalah makanan yang mengandungi karbohidrat, termasuk nanti yang kita akan bincangkan formula khusus diabetes. Buah-buahan juga mengandungi karbohidrat, termasuk kurma, kekacang adalah karbohidrat dan yang tuan-puan semua tahu gula dan hasilnya ya, kuih manis, air manis juga merupakan karbohidrat. Makanan berkarbohidrat dan bagaimana ia memberi kita tenaga ya. So, secara asas makanan mengandungi karbohidrat, protein ya seperti ayam, ikan, daging dan juga lemak.
minyak, margarin. Ya, gabungan ketiga-tiga ini akan memberi kita tenaga. Ya. Dan inilah yang membantu kita menjalankan rutin kerja harian. Lemak sekiranya kita ambil secara berlebihan kerana dia tenaga yang paling padat, boleh menyebabkan kenaikan berat badan. Dan kenapa karbohidrat menjadi fokus ya dalam pengurusan diabetes? Kerana ia akan memberi impak yang besar, macam saya kata, love-hate relationship kepada gula dalam darah. Now, mari kita tengok pula apakah hubungan kait antara makanan yang kita makan dan gula dalam darah. Ya, apabila kita makan, terutamanya karbohidrat, masuk ke dalam perut, akan ditukar menjadi glukos. Dan glukos ini, ya, ataupun gula lah ya, akan diangkut ke organ yang paling utama. Sebentar. Okey, organ yang paling utama iaitu otak, diikuti oleh sel tubuh, ya. Kemudian otot kita, ya, glukos tadi akan dihantar hati dan juga sel lemak, ya, untuk simpanan jangka panjang sekiranya kita ambil berlebihan. Dan ini memerlukan hormon yang doktor sebut tadi iaitu insulin dari dalam tubuh untuk mengangkut ke sel tubuh, otot dan juga hati dan lemak. Otak tidak memerlukan insulin. Dan insulin seperti kunci yang membuka pintu untuk glukos ini masuk ke dalam sel. Namun kepada pesakit diabetes, apa yang berlaku? Kunci ini mungkin tidak betul lagi ya laluannya. Mungkin dah mula rosak dan kunci ini tak boleh fungsi dengan baik ya. Dan oleh yang demikian adalah sangat penting untuk kita memastikan bahawa kita mengawal kandungan makanan berkarbohidrat. Okey. Jadi bagaimana untuk kita uruskan makanan berkarbohidrat? Ya, bukan kata pantang karbohidrat, bukan kata tak boleh ambil nasi, boleh. Tetapi menggunakan konsep 3J. Apa itu 3J? Iaitu jumlah, kena bersesuaian dengan keperluan, secara general adalah 45 hingga 50%. Iaitu hampir separuh daripada makanan yang kita ambil adalah terdiri dari karbohidrat. Ya, jenis. Okey, karbohidrat yang macam mana? Mestilah ia adalah rendah indeks glikemik seperti basmati, beras separa rebus, bijirin roti bijirin penuh, ya. Kalau nak makan spaghetti pasta bijirin penuh, nak buat tepung, kita gunakan tepung bijirin penuh dan oats ya. Itu adalah antara contoh makanan rendah indeks glikemik yang biasanya mereka juga adalah tinggi serat. Dan yang ketiga dari aspek jam. Ya, maksudnya karbohidrat tadi kita kena agihkan sama rata antara berbuka, sahur dan snack. Ya, tak bolehlah untuk sahur hanya minum kopi. Ya, tak boleh. Ya, ia perlu diagihkan sama rata. So ingat, yang kedua adalah urus karbohidrat menggunakan konsep 3J. Now saya zoom lebih lanjut lagi. Bagaimanakah tentang jumlah karbohidrat? So ia seperti segenggam tangan. Ya. Untuk wanita sekali makan, ini secara general, secara umum adalah 1 hingga 1,5 genggaman tangan untuk nasi dan generally about 5 hingga 6 genggam. Tapi saya mohon jumpa dietitian, ahli pemakanan untuk mengira keperluan sehari kita. Lelaki lebih kurang 1 hingga 2 genggam tangan ataupun 7 hingga 8 genggam tangan sehari yang kita agihkan untuk sahur, berbuka dan snack. Ya. Dan roti yang terpapar di skrin tuan-puan adalah lebih kurang 2 keping lebih kurang 1 genggam. Dan begitu juga spaghetti bijirin penuh, oats dan sebagainya. Now let we see about mari kita tengok tentang jenis pula. Apakah pilihan yang betul? Ya, pilihan yang betul adalah kita galakkan daripada yang berserat tinggi, rendah indeks glikemik ya. Contohnya seperti oats ya, bijirin penuh, kerana indeks glikemik yang rendah boleh menstabilkan gula dalam darah kerana karbohidrat itu dilepaskan perlahan-lahan, tidak secara mendadak. Jadi bila kita makan makanan yang sedemikian, ia memberi kita rasa kenyang dan gula akan stabil. Jadi untuk bersahur, saya tekankan jumlah dan jenis karbohidrat yang berkualiti dari sumber yang tinggi serat, bijirin penuh dapat membantu untuk kita rasa kenyang lebih lama dan menstabilkan gula dalam darah. Ya.
Serat tinggi biasanya melebihi kebaikan serat. Ya, selain daripada serat yang ada dalam bijiran penuh, dia juga mengandungi vitamin dan mineral. Now, saya tuntunkan apakah itu whole grain ataupun bijirin penuh. Ini adalah sumber-sumber whole grain yang tuan-puan boleh tengok di skrin, rice daripada bijirin penuh, dan now kita zoom kepada sebutir bijirin itu. So dalam sebutir bijirin biasanya dia ada 3 lapisan, bran, endosperm dan germa. Dan inilah lapisan ini yang mengandungi zat utama seperti serat, bioaktif, mineral dan vitamin. Dan apa yang kita biasa ambil sekarang adalah refined grain, bijirin yang telah diproses seperti nasi putih, roti putih, tepung gandum. So apa yang tinggal hanyalah endosperm, iaitu kanjinya sahaja tanpa zat-zat yang penting tadi. Jadi untuk mereka yang mengalami diabetes, zat-zat yang berada di luar bijirin itu adalah sangat penting untuk membantu bukan sahaja mengawal gula dalam darah tetapi juga memberi kesihatan usus yang baik. Okey, apakah tips yang ketiga? Kita dah tahu tentang 3J tadi. Now kita nak kena kawal jumlah makanan. So maksudnya bukan sahaja kita kawal karbohidrat, kita kena kawal pengambilan makanan secara keseluruhan, dan inilah datangnya pinggan Ramadan. Biasa tuan-puan dengar suku-suku separuh, tak jauh bezanya, tetapi ada sedikit keunikan tentang pinggan Ramadan ini, terutama kepada pesakit diabetes, di mana kita tekankan untuk makan sayur dahulu. So bayangkan ini adalah maaf baru pukul 10 lebih dah suruh bayangkan makanan, tapi ini adalah pinggan yang biasa kita makan. So separuh daripadanya adalah sayur-sayuran, suku lauk pauk dan juga karbohidrat seperti nasi dari bijirin penuh. Jadi apabila kita nak makan, terutamanya waktu berbuka, kita mulakan dengan sayur-sayur dahulu. Kenapa? Sebab satu kajian di Jepun dan juga satu kajian saya yang kita akan terbitkan kemudian di Iraq, kita dapati bahawa mereka yang mengambil sayur dahulu mempunyai gula lepas makan yang lebih baik berbanding yang makan karbohidrat dahulu. Dan ini dapat membantu untuk kita mengawal gula dalam darah, terutamanya selepas berbuka kerana banyak hidangan. Yang keempat, cukup air. Ini sangat penting sebab bila gula darah kita tinggi, kita akan berisiko untuk mendapat kekeringan. Dan bagaimana kita nak kawal dan memastikan kita cukup air? Pengambilan air mestilah 2 hingga 3 liter sehari. Kurangkan makanan-makanan yang tinggi garam kerana ia menyebabkan kita rasa cepat dahaga, dan juga kurangkan pengambilan kafein kerana kafein akan menyebabkan kita selalu untuk buang air. Dia adalah diuresis, menyebabkan kita mudah untuk buang air. Jadi bagaimana kita nak pastikan cukup air 2 hingga 3 liter tersebut? Kita agihkan sepanjang waktu daripada berbuka kepada sahur. Antara tips yang saya boleh beri adalah mungkin letakkan sebotol air ketika ketika semayang tarawih. So setiap kali ketika peralihan rakaat, minum 2-3 teguk air. Dan kita tahu itulah keperluan kita. Dan juga pastikan ada air di tempat tidur. Ini adalah paling penting untuk ibu ayah kita yang telah tua ataupun pesakit yang telah berusia, kerana semakin kita berusia, deria air kita semakin kurang. Jadi kita tak akan rasa dahaga seperti kanak-kanak. Kita kurang sensitif kepada rasa dahaga. So kita dah cover tuan-puan 4 asas ni untuk Ramadan. Dan apakah yang kelima? Yang kelima ni adalah macam kita nak cantikkan lagi gula dalam darah kita. Di situ di mana saya cadangkan untuk lengkapkan dengan formula khusus diabetes bagi menambahkan lagi zat-zat yang utama untuk mereka yang mengalami diabetes. Ini boleh digantikan dengan makanan dan minuman manis yang biasa pesakit diabetes ambil. Apakah zat penting itu? Karbohidrat yang lambat diserap, serat, kalsium, vitamin dan mineral yang memainkan peranan penting dalam mengawal gula dalam darah. Kajian yang saya buat tahun lepas menggabungkan 4 aspek utama dan satu ini, dan kita dapati bahawa pesakit yang mengamalkan Ramadan Nutrition Plan, pelan pemakanan Ramadan berstruktur ini, memang dapat meningkatkan pengambilan kalsium untuk tulang, pengambilan serat, dan hasilnya akan saya tunjukkan di sini.
ya, di mana mereka dapat menurunkan aras gula sebelum sahur dan juga sebelum tidur berbanding pelan biasa. Ya. Okey, kita balik ke belakang. Ini penting, terutamanya diet ketika sahur kita sangatlah simple, ya. Kita nak yang simple dan kering, ya. Dan kadang-kadang kita nak yang masin-masin, ikan pekasam untuk membuka selera. Tetapi untuk mereka yang mengalami kencing manis atau diabetes, ini akan meningkatkan risiko tidak cukup zat, karbohidrat yang terlalu cepat diserap, ya. Tak ada protein, jadi menyebabkan mereka akan cepat lapar tengah hari dan mula merasa yang paling kritikal apabila gula turun dengan mendadak. Dan ramai juga yang mengambil 3-in-1, dan kita tahu bahawa 3-in-1 maksudnya ada apa? Ada produk kafein, ada susu, krema dan juga ada gula. Jadi apa kata kita boleh gantikan formula khusus diabetes, tambah sedikit kopi, ya. Dan ini dapat memastikan kecukupan zat ketika berpuasa. Kajian yang saya jalankan tahun lepas ni adalah antara contoh makanan dari yang dikongsikan oleh pesakit-pesakit saya, di mana mereka mengambil formula khusus diabetes dan sedikit kopi. Apabila mereka makan, walaupun roti masih ada sedikit protein, ya, lebih kurang saiz genggaman tangan, ya, apa ni kita panggil, tapak tangan, dan juga secukup sayur. So bila mereka combine semua ni, ia adalah satu zat yang lebih baik. Ini overview, ya, bagaimana untuk kita lihat cadangan jumlah dan jenis karbohidrat, dan saya sangat-sangat sarankan jika ada masa dan peluang, minta jumpa dengan doktor dan dietitian anda untuk mendapat berapa banyak yang perlu anda makan, kerana apa yang kami beri adalah sangat general, ya. Setiap individu adalah unik, keperluan mereka adalah begitu personal, ya. Okey, saya dah kongsikan yang ni, dan apakah kesimpulannya? Pemakanan adalah sangat penting, ya, dan dia akan membuat perubahan yang besar, ya. Apakah langkah yang kita kena ambil? Ingat tips utama, iaitu asas kita adalah jaga waktu sahur dan berbuka, urus karbohidrat, nak makan karbohidrat, ya, nasi, beras, roti, noodles, pasta, apa lagi, oats, ya, itu semua adalah kumpulan karbohidrat 4 tadi. Ingat 3J, jumlah berapa banyak nak makan, jenis dia bersesuaian atau tidak, bila nak makan. Dan jaga jumlah makanan, dan ini kita guna pinggan Ramadan, makan sayur dahulu. Pastikan cukup pengambilan air, dan tips yang kelima, untuk mencantikkan lagi gula dalam darah, untuk memastikan kita mencapai zat yang cukup sepanjang Ramadan, lengkapkan dengan formula khusus diabetes. Dan saya ingin ingatkan bahawa lakukan perubahan ini secara perlahan-lahan bagi mengelakkan gula darah turun mendadak lantas menyebabkan gula darah rendah. Dan jika gula dalam darah rendah, yang paling utamakan keselamatan buka puasa. Tak kira dah 7.20 pun. Ya, terutama jika datang tanda-tanda mengeletar, berpeluh, ya, kena buka puasa. Dan apakah tindakan? Ada 3 langkah. Yang pertama, ambil 15 gram glukos, air gula tu, atau karbohidrat, ya, yang diserap dengan cepat. Gula, air sirap, ya. Tunggu 15 minit. Langkah yang kedua, cek gula dalam darah. Jika masih belum naik, try 15 gram lagi. Ya. Ini ada, okey. So, makanan yang saya paparkan sekarang adalah makanan yang tidak sesuai untuk kita ambil untuk kita merawat gula dalam darah yang rendah. Ini adalah makanan yang sesuai, dan pastikan jangan makan dengan banyak. Ya, ikut 3 langkah ini, kerana bila kita ambil dengan banyak, ya, kita panik dan kita ambil dengan banyak, gula darah akan meningkat pula secara mendadak dan kekal hingga 4 hingga 6 jam akan datang. Terima kasih semua, dan saya alu-alukan soalan, boleh type di Slido. Shall we take the first question then? So the first question is berapa maksimum kurma pesakit diabetes boleh ambil sehari? 5 vote, 5 votes. Terima kasih Luqman. So ini yang paling biasa, kurma adalah makanan sunnah dan memang kita tak boleh nak tinggalkan. Ya, yang kecil-kecil tu, kurma apa ya, yang kering tu 3 biji. Tapi kalau yang besar, yang madu, ya, sebiji pun mungkin dah cukup. Sebab 3 biji itu dah bersamaan dengan lebih kurang 3 biji yang kecil bersamaan dengan setengah cawan nasi.
Ya, jadi ia mesti masuk dalam jumlah karbohidrat yang kita kena ambil. So in conclusion, yang kecil maksimum 3 biji, yang besar 1 hingga 2 biji. Sehari lah. Okay. Oh, sekali makan. Sekali makan. Sekali makan. Ya. So kalau sahur boleh ambil juga lah. Boleh. Ya. Tapi kalau nasi dah sampai 3 genggam, mungkin tak boleh dah nak makan kurma. Jadi kita kena buat gantian di situ. So kalau nak makan kurma kita ingat, oh ni plate kita. Jadi kalau nak makan kurma, nasi kena buang sikit. Macam itulah dia punya adjustment dia. Okay. I know you have covered this at length masa your session tadi, tapi because it seems to get quite a lot of votes, what's the best food recommendation to take during sahur? Okay, terima kasih atas soalan. Untuk bersahur kita nombor 1 yang kita kena buat adalah memastikan jumlah yang betul, tak boleh sikit sangat karbohidrat itu, ya. Sekurang-kurangnya sepinggan nasi, 1 hingga 1,5 genggaman tangan nasi, ya, bersama sayuran, dan juga memilih jenis karbohidrat yang lambat diserap. Kalau tak nak makan nasi, boleh makan bihun beras perang, ya, ataupun roti bijirin penuh dalam 2 hingga 3 keping. Ya, cuma di Malaysia bila kita makan roti, kita biasanya terlupa nak ambil hidangan sayur. Jadi kalau kita makan roti walau bagaimanapun, boleh ambil sayur, dan formula khusus diabetes boleh melengkapkan hidangan sahur kita untuk pagi. Biasanya sahur tu limited sangat hidangan, dia tak macam berbuka, ya, apa yang ada lebihan. Jadi mungkin nak mudah dan dapat mencapai segala kecukupan menggunakan formula khusus diabetes tersebut. Okay. Luqman, ada soalan untuk Dr. Luqman ni? For me actually. So untuk patient yang on insulin kan, adakah the lunch dose ni dia boleh ganti pada waktu murid? Okay. My recommendation is tak perlu actually. Biasanya pesakit yang inject untuk 3 kali makan, breakfast, lunch and dinner, what I would recommend, breakfast ni they just bring forward kepada sahur, and dinner ni they just bring forward kepada buka puasa. Ya. Depending on the amount of carbohydrate yang dia ambil pada waktu sahur and pada waktu buka puasa, the dose might need some adjustment. Okay. But an easy way to work is like this. So about 2 hours after makan kan, let's say after sahur pun ataupun after buka puasa, about 2 hours after that, you can check your sugar. Kalau sugar ni lebih dari 10 kan, then you boleh top up lagi insulin ni. Ya. Kalau katakanlah kalau dia naik sampai 12 ke 13 ke for example, then maybe untuk hari-hari akan datang lah, bukan on that particular day itself, you boleh top up lagi insulin. Just maybe top up by about 1 or 2 units, those should be okay, and then maybe after that you check back on the subsequent day and tengok how the glucose after meal is like lah. Ya. Tapi kalau tak ada problem in general, I usually kalau you not adjusting insulin that much, I usually recommend check sugar before meal lah. Tapi kalau nak adjust boleh check after meal. Moreh perlu inject insulin ataupun tidak, in general tak perlu unless kalau you take very large amount of moreh lah. Ya. Kalau you nak ambil very large amount of, kalau you nak ambil heavy moreh, you can try inject half dose as compared to your usual makan punya dose. Tapi in general my recommendation is tak payah inject pun tak apa macam ni untuk moreh ni. Sebab kebanyakan orang that I know they don't take that much as compared to sahur ataupun buka puasa lah waktu moreh. Ya. Luqman, I hope that answers the question. So Luqman, ada satu lagi soalan. Bila hyper lebih daripada 15, kita tahu pesakit perlu buka puasa. Ya. Yep. So apa yang perlu dia buat? Okay. Kalau sugar dia lebih dari 15, what we recommend is they just buka puasa and drink water. Yeah. And once you dah buka puasa and minum air ni, maknanya boleh makan macam biasa lah. Jadi maknanya kalau ada insulin dose yang due, katakanlah sugar dia dah high pada waktu pagi, for example, sugar waktu katakanlah macam sebelum tengah hari pun dah katakanlah macam 15 ke 16 ke, for example, dia nak buka puasa at that time kan, dia boleh minum air. And then kalau dia nak lunch waktu tu, dia boleh lunch tapi kena inject insulin lah waktu lunch tu. Ya. And maksudnya tapi kalau let's say, tapi katakanlah let's say kalau dia punya sugar tu tinggi a bit later in the day, which is not usual lah, sebab usual sugar dia tinggi pada waktu awal pagi ya.
So katakanlah kalau macam sugar tinggi, macam dah lewat-lewat sikit, dia nak buka puasa boleh. Tapi kalau let's say dia nak tunggu sampai family dia lain waktu, dia nak minum air waktu tu boleh. Tapi katakanlah kena nak tunggu sampai family dia buka puasa, nak makan sekali for example kan, boleh juga and inject waktu tu je lah. Yep. Okay. So ada juga soalan untuk saya ni bertanya tentang keto diet. Adakah dia selamat dan juga good diet plan for people with diabetes ya? Pertama sekali untuk bulan Ramadan, of course saya tak galakkan. Kerana yang kita terangkan tadi, kita memerlukan glukos ya yang stabil ya, sepanjang Ramadan. Tetapi out of Ramadan macam mana? Okay, kat situ ada controversial dia. Secara general, keto diet kami tak sarankan. Ya, tetapi ada yang buat dan jika buat perlu mendapat nasihat daripada doktor dan monitoring yang rapi, kerana keto diet ni untuk pengetahuan semua yang mungkin just refreshment ya, refresher adalah tinggi lemak dan juga tinggi protein ya, karbohidrat kadang-kadang boleh turun sehingga tak ada langsung. Jadi kita tahu tadi pesakit diabetes memerlukan constant sugar ya, dan memang kalau kita kalau nak tengok keto diet, kesan dia agak cepat, tetapi kesan jangka panjang ya, kesan agak cepat tu maksudnya berat turun, gula bagus ya, tapi semua kajian adalah jangka pendek. Kita tak tahu kesan jangka panjang terutamanya kepada mereka yang menjalani diabetes. So, secara general of course keto diet dalam Ramadan kami tak berani nak recommend. Selepas Ramadan jumpa dengan dietitian ataupun doktor, bincang dengan lebih lanjut kerana banyak perkara yang kita perlu monitor ya untuk kita amalkan. So keto diet at this stage the data is not that macam complete as far as I know kan. Macam we don't know the long term safety right. Ya. Ada kajian yang sehingga 2 tahun dijalankan di New Zealand dan mendapati bahawa betul pesakit diabetes memang gula turun dan sebagainya untuk 6 bulan sehingga 1 tahun pertama. Tetapi apabila mereka follow up rawatan susulan, mereka dapati after selepas 2 tahun tiada beza antara mereka yang mengamalkan karbohidrat yang seperti saya bentangkan tadi dan juga tinggi ketone, dan kebanyakan mereka tinggi ketone pula yang mengambil keto diet. So kerana aspek berkaitan dengan kepatuhan, sebab terutama di Malaysia makanan ruji kita adalah karbohidrat, di mana kita pergi semua adalah karbohidrat. Jadi di situ perlunya disiplin untuk mereka yang mengalami diabetes mengamalkan konsep 3J tadi. Okay. Okay, Luqman, I took 4 injection of insulin daily, Insulatard once and Atropine 3 times. However, if I hypo after sahur and iftar, what should I do? Okay. Luqman, inilah yang mereka yang ambil, Dr. Luqman cakap tadi apa? Multiple daily injection tadi ya. For people yang hypo, untuk pesakit yang hypo, especially for those who are injecting insulin lah pada waktu bulan puasa ni kan, a few things yang kita recommend. Number one is that like macam Dr. Nisa explained earlier, remember this 15 by 15 rule ataupun 15 darat 15 ataupun plan 15-15 lah. So plan 15-15 ni or 15 by 15 plan or 15 by 15 rule ni, basically you ambil 15 gram of fast acting glucose and then you check back your sugar level in 15 minutes. Yeah. So what is fast acting glucose? Fast acting glucose ni ialah glucose yang tak ada fat lah. So contohnya macam fruit juice ke ataupun sweets ke. So yang tak ada kandungan lemak. Jadi macam susu, Milo semua tu tak boleh lah. Ya, jadi kalau macam fruit juice, you ambil macam satu glass fruit juice yang tu, that should be about 15 gram. Okay. So after 15 minutes, you check back gula, and then after that, katakanlah kalau gula dah naik lebih daripada 4 kan, and then after that you ambil 15 gram of long acting carbohydrate. So long acting carbohydrate contohnya macam roti ataupun biskut. Ya. Obviously kalau hypo lepas sahur maknanya kena buka puasa lah immediately ya. So ambil fast acting glucose and then wait for 15 minutes, and then after that once hypo dah recover, and then you take 15 gram of long acting glucose, long acting carbohydrate. Okay.
Ya, so the next question is, so the next question is what to do on a subsequent days. So katakanlah hari pertama Ramadan hypo for example. So apa plan untuk hari kedua Ramadan? Okay. The simple plan is for those who are injecting insulin yang menyebabkan hypo. Contohnya katakanlah hypo ni selepas sahur for example lah. Jadi insulin sahur yang menyebabkan hypo. Ataupun hypo ni selepas buka puasa. Jadi insulin buka puasa yang menyebabkan hypo ya. So for those yang injecting insulin kan, and the hypo selepas dia inject insulin atau selepas that particular meal, so we recommend to reduce the dose by 4 units on the next injection. So means kata kalau hari ni sahur dia inject 10 unit for example kan, and then dia hypo, jadi hari ni tak boleh puasa. So esok kan dia inject 6 unit sahaja, and then see how it goes. Okay. And then check the sugar also lah. Sekiranya kalau hypo ni persistent, then my recommendation you check with your doctor lah. So mungkin you are not fit to fast for this particular year, tapi need to check with your doctor lah. Yeah. So once you reduce the dose ni kan, there's a possibility that the glucose might go high also tau. So jadi what I recommend is after you dah reduce dose ni, maybe once sugar tu dah stable, you check the sugar, maybe intermittently check post meal also. So usually check pre-meal kalau untuk check sama ada hypo ataupun tidak. Tapi kalau you start hypo post-meal, then you can check post-meal as well. So contohnya bagi example, bagi example contoh katakanlah kalau macam you inject hari ni biasanya dos 10 unit lah breakfast ya. So sebelum bulan puasa dos biasanya 10 unit. And then bulan puasa sahur inject 10 unit juga. Tapi hypo on the first day. So second day buat 6 unit lah. So 6 unit rasa okay. Third day buat 6 unit lagi, lepas tu rasa okay juga. So maybe di hari keempat, hari kelima tu maybe try check post meal and make sure and tengah hari jugalah make sure gula ni tak naik terlampau tinggi. Baik. Tapi Luqman, kalau yang tak ada pula glukometer tu, macam mana nak buat gula dekat rumah, check gula dekat rumah tambah masa PKP ni Luqman? Okay, kalau for those yang tak ada glukometer kan, kalau dia ambil ubat metformin ataupun ubat yang tak menyebabkan hypo lah ya. So jadi biasanya pesakit yang diet sahaja atau ambil ubat metformin sahaja, biasanya kalau dia tak ada glukometer tak payah check pun tak apa ya. Tetapi kalau pesakit yang injecting insulin ataupun pesakit yang ambil ubat sulfonylurea ataupun ubat yang boleh menyebabkan hypo lah ya, contohnya sulfonylurea ke atau insulin injection ke, my recommendation is to get a glucometer at least for standby lah kalau in case kalau ada hypo ya. Usually kita recommend check once or twice a day kalau low to moderate risk. Contohnya kalau inject basal insulin ataupun ambil ubat gliclazide atau Dimicron for example kan. So usually kita recommend check sugar once or twice a day. Tetapi katakanlah kalau tak ada machine lah, I would recommend maybe just go and get one to standby lah, sebab sekarang waktu PKP pun farmasi pun masih buka lagi, so technically you can still get the machine lah. Okay. Kalau yang last untuk Luqman, yang GDM on diet, pesakit mengalami diabetes baru didiagnose tapi dirawat menggunakan diet je, boleh puasa tak? Okay, GDM on diet ni is a bit contentious lah. Sebab kalau mengikut hukumnya kan, pesakit pregnant, even kalau orang tak ada diabetes pun kalau dia pregnant, dia dah tak wajib puasa. Okay, so but the term here is that dia tak wajib puasa tau. Tapi katakanlah kalau dia nak puasa juga, boleh ke tak boleh? Ya. Most of the expert opinion on this matter kan, they go based on the balance between the possible harm to the baby, to the mother and the baby versus the hukum itself. So that kalau macam orang yang kalau orang yang tak pregnant, kalau orang yang tak ada diabetes tapi dia pregnant, dia tak wajib puasa kan. So jadi kalau dia pregnant kan and dia ada diabetes, jadi the risk of harm
is higher walaupun dia tak inject insulin. Kalau dia inject insulin, the risk of harm is even higher lah. So because this higher risk of harm ni, most experts agree that patient yang pregnant walaupun dia tak inject insulin, dia should not puasa. Okay. Kalau dia ada diabetes Tapi of course kalau pesakit tu masih nak juga puasa, for example, katakanlah rasa macam susah ke nak ganti, kalau dia masih juga nak puasa, I would recommend that you talk to the doctor, bincang dengan doktor, sebab even though macam pesakit yang kita cakap kita tak recommend puasa ni kan, kalau pesakit masih juga nak berpuasa, kita still masih tolong lah, kita still masih akan bantu lah. So there's still an option to help these patients. Right. Tadi ada soalan dari Hazrin bertanya sama ada mereka yang mengalami GDM kalau berpuasa apakah diet yang sesuai ataupun adjustment sama boleh mengamalkan apa yang kita bincangkan, dan dari segi pengambilan buah berbanding nasi tak salah. Ramai yang silap, kononnya buah perlu diambil akhir kerana buah mempunyai gula ringkas tetapi gula dalam buah tidaklah setinggi gula di dalam nasi sebenarnya. Jadi kalau nak ambil pada waktu bila-bila sepanjang bersahur itu masih boleh. Jadi tak adalah kata untuk pesakit diabetes buah mesti makan selepas makan, tidak. Sebab dalam konteks pengurusan diabetes yang pertama adalah jumlah. Katalah makan nasi dah melebihi daripada keperluan. Contohnya sampai 3 genggaman tangan. Kemudian nak makan buah lagi, nak makan kurma lagi, nak makan kuih lagi. Okey, kat situ jumlahnya dah berlebihan. Jadi yang penting adalah jumlah, dan kedua turun jenis. Jenis ni juga ada orang Ruzita Prof Ruzita daripada UKM menyatakan mengingatkan saya sebenarnya kalau tidak ada beras perang di rumah, contohnya yang ada hanya beras putih, boleh gabungkan beras yang tinggi GI, biasanya tinggi indeks glikemik, beras putih tu boleh masukkan dal contohnya, atau boleh masukkan barley. Jadi kita combinekan, kita gabungkan makanan yang tinggi indeks glikemik dengan yang rendah ataupun moderate, yang sederhana. Bila kita gabungkan, impak kepada gula dalam darah juga akan menjadi sederhana. Okay, itu antara soalan. Dr. Luqman ni ada lagi. Ada a few questions about minuman manis tau. Actually there's 2 questions lah. One question is apa dia? About air manis. Jika aras gula saya below 6, adakah boleh saya nak minum teh tarik kurang manis? Air manis. And number 2 is, the question is mana tadi adakah dibenarkan untuk pesakit diabetes yang terkawal untuk mengambil minuman bergula? So basically it's the same question tapi asked by different people lah. So what do you think? Tentang minum manis. Ketika berbuka boleh diambil, boleh diambil tapi kena kontrol. Maksudnya tadi kalau katalah dah teringin, of course saya sebagai dietitian general memang tak boleh. Tapi katalah hari tu tiba-tiba ada buat minuman manis, teh tarik kurang manis dan ada lagi kuih manis. So sebab tu perancangan perlu betul. Jadi kalau dah ambil makanan manis, maknanya nasi untuk berbuka tadi kita kena kurangkan sedikit. Okay. So jadi portion tu kita pecahkan, jadikan sedikit, kita makan pula nanti waktu moreh. Jadi kita tak boleh ada satu. Luqman, is my connection very poor? Kind of lah actually. Can I just take the next question ke? Okay, tak apa. I just take the next question first. Luqman punya. So, tak apa. I just take the next question. So, silakan Luqman. Sebab I think time is running out. So, there's a few questions that I think I want to take here. Number 1 is, doktor, saya nak tanya, kalau patient memang ambil metformin and gliclazide during sahur and berbuka, suddenly hypo at 4 PM, should they reduce the sahur dose? Okay, the answer is yes. Usually, most likely the culprit is gliclazide pada waktu sahur. So gliclazide ni ada 2 jenis. Satu yang jenis yang ambil sekali sehari, dia ada jenis yang ambil 2 kali sehari. For
orang yang tanya soalan ni, so sebab dia tanya, patient memang ambil metformin and gliclazide during sahur dan berbuka. Jadi I assume dia ambil gliclazide yang 2 kali sehari lah. So for those yang ambil gliclazide 2 kali sehari and the hypo pada waktu 4 petang, jadi my recommendation is yes, you can just reduce ataupun skip the gliclazide yang pada waktu sahur. Tapi kena check gula lah waktu siang, sebab bila stop ubat nanti mungkin gula akan naik tinggi kan. Ya. So tapi kalau pesakit yang ambil gliclazide sekali sehari sahaja kan, yang MR punya jenis, yang gliclazide MR ni, so my recommendation is you ambil pada waktu buka puasa. So maknanya jangan ambil pada waktu sahur, ambil waktu buka puasa, gliclazide MR. And then sekiranya kalau dah hypo, you want to reduce the dose. Ya, katakanlah kalau hypo at any time of the day, you want to reduce the gliclazide dose. Okay. So the next question is, kalau saya juga menghadapi penyakit bawah pinggang dan kena menghadkan air kurang dari 800 ml sehari, macam mana saya nak jaga diet? Okay. I think this is more of a medical rather than a diet question lah. Yeah. Sebab you see when you have a kidney problem that requires fluid restriction kan, when penyakit bawah pinggang ni perlu kawal air, usually that means that penyakit bawah pinggang ni quite advanced. So maknanya dia sama ada CKD4 atau CKD5. Ya, usually penyakit bawah pinggang yang awal-awal dia tak perlu limitkan air. Cuma penyakit yang advanced kidney disease sahaja yang perlu menghadkan air. Jadi kalau doktor sarankan supaya kurangkan minum air, kebarangkaliannya kidney disease ni is quite advanced and kita tak recommend puasa. For to answer this specific question lah. So my recommendation is you might want to talk to your doctor. Chances are the kidney disease is quite advanced and the risk of fasting is very high. So I would probably say tak perlu puasa. Yeah. Okay. Yeah, you can take some more question first. Nisa, let's see. So ni kita dah address tadi kan? Kita dah. Jadi bolehkah pesakit mengambil kurma, minum air manis semasa iftar? Ya, saya cadangkan kurma adalah yang terbaik berbanding dengan air manis, tapi dalam jumlah yang kita bincangkan tadi dan kuantitinya macam kita sebut tadi, kalau kecil 3 biji, kalau besar, manis, lembap mungkin 1 hingga 2 biji. Ya. Okey. Apakah another question by Hazrin Majid ya. So this is a quite a low down question, tapi I want to take this question sebab I think it's quite important. Untuk pesakit dalam 50-an yang dalam fasa rehabilitasi or rehabilitation selepas rawatan di ICU, contoh lepas COVID-19, apakah langkah-langkah yang boleh diambil sekiranya mereka ingin berpuasa? I think this is an important question to answer sebab if let's say you are just only recently discharged from ICU and you still require rehabilitation, my recommendation is do not fast. So sebab these are the group of people yang memang very high risk. So maknanya kalau dia berpuasa memang dia punya risiko kepada complication memang tinggi. Jadi my recommendation is for this group of people is do not fast. Katakanlah kalau, so untuk tahun ni boleh bayar fidyah sahaja kan. Katakanlah by end of this year ke dia dah sihat, dah kuat, dah boleh jalan-jalan semua, dah siap macam biasa kan. Next year boleh puasa. Ya, macam biasa. Ya, tapi yang bayar fidyah tahun ni boleh ganti, take your time untuk ganti lah. Okay. Right. Kita ada lagi soalan tentang adakah beras mempunyai jumlah karbohidrat yang sama atau GI sahaja, glycemic index sahaja berbeza. Ya, dari segi jumlah karbohidrat masih sama. Kalau kita makan beras perang atau beras putih, satu genggam memberi jumlah yang sama, tetapi impact dia kepada gula dalam darah adalah berbeza. Ya. Kurma, apa beza dia, jenis-jenis kurma? Ya. Itu susah sikit nak jawab. Kalau saya pun tak tahu nak jawab macam mana. Ya, tetapi kurma generally walaupun dia manis tetapi dia adalah gula jenis fructose. Ya. Dan dia memberi kesan sederhana sebenarnya kepada gula dalam darah seperti buah-buah yang lain. Ya, jadi tak ada isu lah. Ya. Air yang dicadangkan, minuman yang baik ketika sahur, Luqman. Ya, ada satu soalan.
boleh nak enjoy minum teh ya, kadang-kadang terutama yang berusia nak minum minuman panas, boleh, silakan ya, tetapi kawal kandungan gula dalam makanan tersebut. So yang terbaik adalah tadi formula khusus diabetes ya, ataupun susu biasa. Kalau tak ada kat rumah sekarang, susu. Kalau rasa macam tak boleh nak telan, boleh tambah sikit kopi ya, 1 hingga 2 sudu, tidaklah tinggi kafein, tak ada isu ya, ataupun nak tambah teh, buat teh tarik kurang manis, ataupun nak tambah coklat ya yang tak ada perasa coklat masakan. So itu semua adalah tidak ada masalah kepada mereka yang nak minum panas ya, terutama ketika bersahur. Right. Okay. Nisa, nak ambil 2 question here. Okay. First question is, untuk pemantauan SMBG, berapa lama tempoh pemantauan yang perlu dilakukan bagi memastikan BG in control atau pesakit perlu readjust medications? Yeah. So in general, the guidelines, sebab this question ni, the way how they ask the question sounds like from a healthcare provider lah. Yeah. So in general, the guideline does not specify how long you should monitor do your SMBG. So this recommendation is made on the assumption that you do throughout Ramadan lah. Okay. Tapi from our experience, most of the adjustment happens in the first 10 days of Ramadan. So from our experience lah, from our research here, from our practice, most of our experience, most of the adjustment happen in the first 10 days of Ramadan. Jadi kalau, if let's say you not really be strict on this, you be strict on the first 10 days of Ramadan. Yeah. So after that, most patients, dia dah boleh kind of like get the feel on berapa dia nak inject, makanan apa yang dia nak makan, how dia nak adjust, apa simptom hyper atau hypo. Most patient dia dah boleh kind of like dia dah ada learn behavior lah after the first 10 days of Ramadan. Yeah. The next question is, after fasting for a few hours, is if the glucose suddenly increase, if we consume a lot of carbohydrate, then what should we do? Okay. So katakanlah kalau selepas sahur, for example, kalau selepas buka puasa is quite I mean in general lah, katakanlah kalau selepas makan kan, gula ni naik tinggi okay. Katakanlah kalau dia naik sampai 11 ke, 12 ke, 13 ke, that one is okay. So what you need to do is, on the next few days, you just naikkan the dose a bit by bit. So katakanlah naik 1 unit ke, atau naik 2 unit ke, naikkan sedikit-sedikit kan, sampai sehingga post meal glucose ni, sehingga glucose lepas makan ni, dia kurang daripada 10. Yeah. So that is basically how the insulin adjustment works. Tetapi sekiranya kalau selepas sahur, katakanlah kalau dia naik sampai 16 ke 17 ke for example lah, saya recommendkan untuk buka puasa lah, yeah, and adjust insulin at that time, yeah. Food recommendation, food recommendation pun macam Prof Nisa cakap tadi, makanan yang low glycemic index pun akan membantu untuk address this postprandial glycemic escalation. So that might be things that we might want to consider. Yeah. Betul-betul ya. So dari jenis beras dia yang Dr. Luqman nyatakan. Ni juga ada yang tanya dengan saya, dia nak terus makan berbuka rather than start dengan mini iftar. Tak ada masalah, boleh ya. So boleh mulakan dengan sebiji kurma, 1 hingga 1,5 kalau perempuan untuk nasi, dan 1 hingga maksimum 2 nasi ya. Dan enjoy pinggan Ramadan, mulakan dengan buah-buahan. Boleh buat macam biasa. So kalau ada kuih, mungkin buat later, makan selepas solat maghrib. Jangan kumpulkan semua pada satu masa, kerana macam Dr. Luqman cakap, bila terlalu banyak karbohidrat, insulin kena kerja dengan lebih keras untuk memastikan gula dalam darah kita dapat dihantar ke sel yang memerlukan. Jadi kita try bagi sikit-sikit ya gula, keperluan karbohidrat tu masuk ke dalam darah. Okay. Since no one asked this question, I just thought it was quite important to address. Since no one asked this, I just want to emphasize that monitoring blood glucose, maknanya finger prick ni, ataupun inject insulin, biasanya in general dia tak batalkan puasa tau. Yeah. Betul lah dia tanya. Case kalau ada yang masih belum pastilah. So cucuk jari untuk cek gula ataupun inject insulin, in general tak batalkan puasa. Ya. Jadi maknanya kalau macam sekarang buka puasa pukul 7.20 for example lah, katakanlah dia nak inject sebelum azan kan, boleh, dia tak batalkan puasa. Jadi maknanya sebab setengah insulin kena inject macam 10 minit sebelum ke atau 15 minit sebelum kan. So dia boleh inject sebelum tu, and then lepas tu dia boleh makan lah. Bila azan dia boleh makan.
So inject insulin pun tak batal puasa ya, Dr. Luqman? Tak, yes. Okay. Alright, kita ada seminit lagi Luqman. Soalan yang betul-betul penting ni, ada tak? Ya. So Luqman, mana yang paling penting? Katakan gula tu dah naik 10, apa yang patut untuk berbuka, apa yang patut buat dulu? Dos insulin atau karbohidrat nak makan tu? Kalau sebelum berbuka. Dia nak berbuka. Nak berbuka dan cek gula tiba-tiba dah lebih daripada 10, apa yang patut dia buat? Adjust karbohidrat atau cucuk insulin lebih tinggi? My recommendation is kalau ni waktu maghrib ni dah buka puasa kan? Ya, nak buka puasa, yes. Okay. My recommendation is just inject macam biasa and makan macam biasa. Okay. Dan monitor macam biasa and makan macam biasa. And then continue to check gula macam biasa. Sekiranya kalau gula tu setiap hari pun tinggi macam tu kan, then just increase the insulin dose a bit by a bit. So the same concept sama lah. Biasanya pesakit yang gula tinggi sebelum buka puasa ni, biasanya lah kan, waktu tengah hari ke waktu pagi kan gula dia even higher tau. Contoh kalau macam minyak example lah, cakap gula dia pagi, gula sebelum buka puasa dah 10 for example kan. Usually there's a possibility that gula dia waktu tengah hari atau waktu pagi mungkin belas-belas lah. So my recommendation is just to check the glucose at the other times of the day so. And sekiranya kalau gula ni persistently tinggi kan, dia kena adjust the insulin ataupun mungkin dia have to talk to their doctor and see whether they are fit to puasa or not for that particular year. Okay. Right. Banyak lagi Luqman tapi macam mana kita kena leave the meeting lah kot Yep. I think sebab most of the questions kan repetitive lah actually. I just want take one more question lah. Sebab ada mention tadi, tapi since someone asked the question, jika pesakit diabetes kategori high risk dah bayar fidyah, mereka perlu lagi ke ganti puasa? Jawapannya tak perlu. Ya, tak perlu ganti. So even fidyah tu pun macam bayar sekali je, bayar untuk tahun tu je. Tahun depan bayar fidyah untuk tahun depan pula. So maknanya fidyah untuk tahun 2020 bayar pada tahun 2020 saja. Fidyah untuk 2021 bayar tahun 2021 je. Okay. So ada soalan daripada Aini daripada Singapura ya. Tanya nak suruh saya flash slide 3J. Aini nanti ada recording dan ia akan berada di internet. So insyaAllah boleh dapatkan slide dan juga webinar ini sekali lagi. Dan mungkin yang terakhir sebab Luqman daripada saya, kuih, ada yang tanya tentang kuih kuih sangat sinonim ketika Ramadan, mesti ada sekurang-kurangnya satu. Jadi macam mana boleh ke makan? Sekarang ni saya rasa bazar Ramadan tak ada, jadi yang tukang masaknya adalah kita. Jadi tukang masak suri rumah, chef utama di dapur tu, tentukanlah kuih yang betul-betul bersesuaian untuk seluruh ahli keluarga. Jadi janganlah manis setiap hari. So kalau tanya saya, of course kuih yang kurang manis seperti curry puff, popia basah, jagung, itulah antara pilihan-pilihan yang sesuai untuk mereka yang mengidap gula tidak stabil ni lah, kejap tinggi dan kejap rendah. Okay Luqman, kata-kata terakhir. Ada banyak tapi saya rasa penting nak ambil ke sekarang? Tak ada dah. We can close the session lah. Saya kita kena close the session. Dah 1 jam setengah kita bersiaran. Luqman ada apa-apa rumusan kepada perbincangan kita? So my final words is that macam saya cakap, just keep in mind that bukan semua pesakit kecemaran wajib berpuasa lah ya. So setengah-setengah pesakit yang high risk atau very high risk ni dia biasanya generally tak wajib berpuasa. Where does your risk category fall into? So katakanlah kalau pesakit ada kencing manis, dia nak tahu dia high risk ke atau very high risk ke, then they can talk to their doctor and they can decide whether they are high risk ke or moderate risk ke atau low risk ke and see whether dia perlu berpuasa ataupun tidak lah ya. Tapi kalau sekiranya pesakit masih juga hendak berpuasa, I will still highly recommend that you talk to your doctor. So maknanya mungkin doktor cakap, cik dah tak wajib puasa, cik dah tak perlu puasa, tapi pesakit dalam hati cakap, saya nak juga puasa tahun ni, sebab orang lain puasa tapi saya nak juga puasa kan. You still need to tell your doctor sebab kita masih boleh bantu. Walaupun untuk pesakit yang very high risk pun, kalau dia masih insist yang berpuasa, kita masih still boleh bantu lah. Jadi so
my recommendation is you need to communicate more and need to talk more to your doctor and find out the best solution for both parties lah, for patient and for the doctors as well. Baik. Okay, sangat concise ya, apa kita panggil, tepat daripada Dr. Luqman. Timbal balik risiko kita untuk menjalani ibadah puasa. Apa yang paling utama adalah keselamatan untuk mereka yang menghadapi diabetes yang ingin berpuasa dalam bulan Ramadan. Ya, dari saya tidak ada apa-apa lagi. Jaga pemakanan, jaga diri, ya, dan kami berdua mengucapkan salam Ramadan, selamat berpuasa dan jaga diri. Okey. Terima kasih semua. Thanks, Nisa. Ya, terima kasih Luqman.